أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung insya-Allah membaca kitab Tafsir Al-Munir. Kita sambung pada malam ni kisah Nabi Isa alaihi salam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran bermula ayat 45 sehingga 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah, yakni firman daripadanya, iaitu seorang putera namanya Al-Masih Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk golongan orang-orang yang didekatkan yakni kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia, yakni ketika di dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk antara orang-orang yang soleh. Dia yakni Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Dia yakni Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia yakni Allah mengajarkan kepadanya yakni Isa kitab, hikmah, Taurat dan juga Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu, iaitu aku menjadikanmu ini sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak daripada lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda, yakni kebesaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagimu sebahagian daripada yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah
dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah wahai Muhammad kepada kaummu. Ingatlah wahai Muhammad, ingatkanlah suatu mana Jibril daripada kalangan malaikat telah berkata. Jibril berkata kepada Maryam bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu berita gembira kepada Maryam dengan kelahiran Nabi Isa, yang disifatkan Nabi Isa itu sebagai kalimah perkataan. Disebut kalimah ini, sebelum itu disebut bahawa Nabi Isa akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu keizinan daripada Allah menciptakan manusia, makhluk mengikut jalan yang bukan jalan biasa, iaitu tanpa ayah. Kalimah ini juga menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia ini hanya dengan kalimah kun, kalimah jadilah, maka akan jadilah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kejadian tersebut dalam keadaan bukan seperti mana keadaan biasa. Kelahiran Nabi Isa ni kelahiran tanpa ayah. Tidak berlakunya hubungan suami isteri, tapi Maryam mengandung dan akhirnya melahirkan Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa dengan izin Allah, dengan kehendak daripada Allah, dengan kalimah daripada Allah, kun, jadi, maka jadilah. Malaikat yang memberitahu berita gembira ini ialah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Dan diberitahu dalam ayat ini namanya ialah Al-Masih. Al-Masih Isa anak Maryam. Diberitahu namanya Al-Masih. Al-Masih iaitu yang datang untuk mengangkat kezaliman, memberikan petunjuk kepada manusia, dan menyebarkan persaudaraan yang benar di antara manusia. Ini di antara makna nama Al-Masih. Juga ada menyebut Al-Masih ini ialah satu gelaran Al-Malak, gelaran malaikat, dan juga merupakan gelaran yang terpuji. Kata Al-Qurtubi, Al-Masih ini ialah yang bermakna As-Siddiq, yang benar. Disebut dalam ayat ini Ibnu Maryam. Isa ini ialah anak Maryam. Dalam keadaan ayat tadi ditujukan kepada Maryam, menunjukkan bahawa Nabi Isa dinasabkan kepada Maryam kerana kelahirannya tanpa ayah. Disebut juga dalam ayat ini Nabi Isa ni akan menjadi wajihan fid dunya wal akhirah, orang yang terkemuka, iaitu beliau Nabi Isa alaihi salam memiliki pengikut-pengikutnya, dan juga menjadi orang yang mulia di akhirat. Wa minal muqarrabin, iaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini kelebihan Nabi Isa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, dalam khabar gembira yang disampaikan kepada Maryam. Juga disebut kelebihan Nabi Isa alaihi salam bahawa baginda boleh berkata dengan manusia, ya, dalam keadaan baginda masih menyusu, fil mahdi, dalam buayan, ya, dan juga ketika dewasa, ya, fi tamal rujulah, sempurna sifat dewasa baginda. Ya, kata-kata yang boleh dipahami. Dalam keadaan Nabi Isa ni kecil, dalam keadaan masih menyusu dalam buayan, tapi Nabi Isa berkata yang dipahami, bukan pelak. Ya. Kata Ibn Abbas, ya, adapun kata-kata Nabi Isa sewaktu dalam masih kecil itu lahzatan, tak lama, hanya sekejap sahaja, seperti mana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Isa tidak boleh bercakap, ya, sehinggalah sampai kepada umur yang dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk peringkat umur yang bercakap. Ya, disebut oleh Ibn Abbas juga antara adatnya, mana-mana budak yang bercakap waktu kecil ni, ya, lam ya'ish, yang dia tak lama dia akan mati. Ini kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Juga disebut Nabi Isa alaihi salam ni di antara orang yang soleh, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenabian, sifat istiqamah dan peribadi yang soleh. Bila mana Jibril menyampaikan berita gembira ini kepada Maryam dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, Maryam, berkata dalam keadaan takjub, macam mana aku boleh dapat anak? Walaysa li zaujun, saya tidak ada isteri. Lalu Allah menjawab, mislu hadzal khalqi al-muta'ajjib minhu wa khalqul walad ghairu abin yakhluqullahu ma yasha wa khalaqas sama wal ardh. Seperti mana takjubnya kamu, jika dilahirkan anak ini, tanpa ayah, maka Allah dengan kekuasaan Allah boleh buat apa saja dikehendaki. Allah buat langit bumi, Allah buat Nabi Adam daripada tanah, tanpa mak, tanpa ayah. Allah menciptakan segala benda yang ada, tanpa sebab yang zahir. Allah buat. Baik. Kemudian apa kaitan? Ada satu ayat, kisah Nabi Isa dan juga kisah kaitan dengan kisah Nabi Zakaria mendapat anak, Nabi Yahya, kita baca dalam kuliah terdahulu, ayat yang ceritakan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika yaf'alullahu ma yasha, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha, yang maknanya hampir sama. Demikianlah Allah melakukan, membuat apa yang dikehendaki. Iaitu yang pertama, kehendak Allah. Allah boleh buat apa sahaja, walaupun perkara yang di luar wajib akal manusia. Pertama, Nabi Yahya yang Allah kurniakan kepada Nabi Zakaria, dalam keadaan Nabi Zakaria dan isterinya sudah lanjut usia. Adapun Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam itu juga yang dilahirkan tanpa ayah, disebut juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan, yakhluq, Allah boleh buat, Allah boleh cipta. Lebih lagi yang disebut dalam tafsir ni, kalimah yakhluq ini lebih lagi maknanya berbanding perkataan yaf'alu. Yang kejadian Nabi Isa ni maknanya lebih pelik lagi. Allah boleh buat dalam keadaan
tidak ada sebab, tidak ada ayah dan sebagainya. Dan ini ya, likaunihi min ghairi sababin, sebab kelahiran Nabi Isa tidak ada sebab, tak ada suami, tak ada ayah. Tapi Allah boleh buat, yakhluqu ma yasha, apa yang Allah nak buat, apa yang Allah nak, Allah boleh buat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang pun diakhiri ayat tadi, ayat 48 tadi, dengan firman Allah, bila Allah Ta'ala hendak melakukan sesuatu, hanya Allah berkata kun fayakun, iaitu dalam urusan al-amrul takwin, urusan mencipta, urusan menciptakan sesuatu. Wa hunaka khalqun akhar a'zam min khalqi Isa wa huwa khalqu Adam min ghairi abin wala abi. Yang juga disebut di sana ada satu lagi penciptaan yang lebih hebat daripada penciptaan Nabi Isa. Kerana Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, adapun Nabi Adam, bapa segala manusia, dilahirkan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi abin wala ummin, tanpa ayah, tanpa ibu. Fa hadhihi al-aqwal fil khalqi ala nahwi ghairi adil ala qudratillah al-mutlaq. Ini disebut keadaan penciptaan yang lain daripada adat kebiasaan, yang lain tidak ada ayah, tidak ada mak, menjadi dalil akan kekuasaan Allah secara mutlak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan makhluk dengan keajaiban penciptaannya. Di antara pengajaran ayat ini yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita baca yang menunjukkan kelemahan diri kita. Kemudian disebut pula antara sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat 48, tentang kelebihan dan juga mukjizat perkara-perkara yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang berikutnya ataupun dalam rangkaian video yang berikutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum.